Tak Tak apa, ada. tak Teruskan. ada gambar. Saya tak ada gambar ni, biar tak apa, tak ada gambar. Jadi itulah insya-Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan pada 11.93 kita akan bertemu insya-Allah. Cuma minta pada Allah kita sihat ya. Pihak sana pun sihat, pihak sini pun sihat, insya-Allah akan terlaksanalah suatu aktiviti murni, iaitu kita mempertautkan silaturahim, kasih sayang antara Brunei dan Malaysia. InsyaAllah melayakkan kita mendapat naungan arash ketika orang semua panas terik di padang mahsyar. Orang yang berkasih sayang kerana Allah akan berada di tempat teduh selesa di bawah naungan arash insya-Allah. Itulah kita harap mudah-mudahan ya. Tapi pada malam ini Bonda dah sediakan satu tajuk. Yang tajuk yang apa nama Florinda bagi tu dah lewat dah, tak sempat nak buat persediaan. Sebab kau nak cakap secara direct tu boleh je, tapi rasa tak mantap lah. Jadi kita malam ni kita kupaskan satu tajuk yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, tajuk dia Asyarah Dha'i'ah La Yuntafa' Biha. 10 perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan pada hambanya, tetapi ramai hambanya tidak mengambil manfaat daripada 10 perkara ni. Maknanya perkara ini hilang sia-sia begitu saja tanpa diambil manfaat. Hanya orang yang ada kesedaran saja dia dapat manfaat daripada 10 perkara ini. Boleh Puan Florinda, boleh? Boleh, silakan. Ya, bagus, cantik. Jadi mengikut Imam Ibn Qayyim, 10 perkara ini perkara biasa saja. Tetapi kalau kita tak perasan, tak sedar, dia hilang begitu saja. Yang pertama ialah ilmun la yu'mala biha, la yu'mala bih. Ilmu yang tidak diamalkan. Setiap orang kita ni apabila akalnya waras, paling tidak dia ada sedikit ilmu. Contohnya kalau kita orang wanita muslimah ni, tidak adalah wanita muslimah ni yang tak tahu tentang hukum wajib tutup aurat. Tetapi kita dapati ramai yang tak tutup. Itu menunjukkan apa? Dia sudah mensia-siakan suatu ilmu yang ada pada dia, yang dia tidak amalkan, menyebabkan setiap detik bila dia mendedahkan aurat dia, dia sedang menempah kerugian. Kerugian, menempah kemurkaan Allah dan sebagainya. Jadi sebab itu, kita ni bila kita cari ilmu dan bila kita dapat ilmu, kita usaha sedaya upaya minta doa pada Allah supaya kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapati itu, walaupun benda yang paling simple, paling kecil. Sebab itu Rasulullah memberi pesanan supaya kita jangan meremehkan walaupun perkara yang kecil. Mungkin amalan yang kecil itu diterima oleh Allah di atas keikhlasan kita. Jadi itu kerugian yang pertama. Ilmu yang tak diamalkan. Apatah lagi lah kalau orang yang banyak ilmu. Banyak ilmu tapi dia hidup dengan diri dia tanpa mengamalkan ilmu dia. Lagilah besar kerugian dia. Kita nak dapat ilmu ni pun bukannya mudah. Tapi bila dapat ilmu tak amal. Macamlah kita lapar, dapat makanan tak makan. Jadi rugilah terus dalam kelaparan. Itu satu. Yang kedua, amalun la ikhlas fihi wal iqtida. Dia beramal tapi tidak ada dua perkara. Pertama, dia tidak ikhlas dalam amalan tadi. Yang pertama, ilmu dia tak amal langsung. Yang kedua, dia amal tapi tidak ada keikhlasan dan tidak ada iqtida. Apa maksud iqtida? Iqtida ni maknanya mencontohi betul-betul cara tunjuk ajar yang diberi oleh baginda Rasulullah SAW yang diutus khas ke alam ini untuk menjadi guru kepada manusia di dalam menjalani hidup demi mencari keridhaan Allah. Jadi sebab itu kita tak boleh fikir sendiri. Oh, saya nak sembahyang cara saya.
Ikut suka saya lah. Saya semayang tapi tak semayang cara saya contohnya. Tak boleh. Jadi amal yang akan diterima oleh Allah ada 2 syarat. Syarat pertama ialah ikhlas. Cantik macam mana solat kita kalau tidak kerana Allah, Allah tak terima. Kerana nak suruh orang kata kita rajin, nak suruh orang kata kita warak, itu semua Allah tak terima. Jadi syarat pertama untuk dia terima amalan kita ialah bila ikhlas, dan kedua bila iqtidak. Iqtidak maksudnya mencontohi, mengikuti betul-betul bagaimana cara yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Sebab itu kita yang lahir zero, tidak ada ilmu ini, wajib belajar. Talabul ilmi faridatun. Tuntut ilmu adalah fardu atas setiap Muslim, lelaki dan perempuan. Bukan sunat tuntut ilmu, tidak. Dan tuntut ilmu itu daripada dalam bayan sampai ke liang lahat, tak pernah habis. Ilmu Allah ini terlalu luas. Itu yang kedua, kerugian yang kedua. Boleh faham ya? Okey ya? Okey, cantik. Faham. Yang Okey, ketiga. teruskan. Yang ketiga, kita ni berhenti pukul berapa ya? Pukul Boleh 10. pukul 10. Kalau Sebelum pukul 10 lah. 10 kita hanya buat 20 minit lagi ya. 20 minit tak tahulah, kena laju-laju lah. Tak apalah, boleh. Yang ketiga ialah harta. Harta yang tidak dibelanjakan pada sama ada untuk dia manfaat sendiri untuk keduniaan dia, misalnya dia cari harta yang halal, dia guna untuk kepentingan dunia dia, untuk membiayai makan minum dia, tempat tinggal dia dan sebagainya, ataupun untuk dihantar ke akhirat, iaitu untuk bekalan akhirat. Harta tadi dia infak fi sabilillah, bantu orang susah, bantu orang dalam menghadapi ujian macam-macam sekarang ni, banjir lah, tanah runtuh lah, musim sejuk dan macam-macam. Jadi mana-mana harta yang tidak dimanfaatkan, diguna untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk bekalan akhirat melalui infak, sedekah dan sebagainya, itu adalah harta yang sia-sia, yang tidak dimanfaatkan. Itu. Jadi orang yang paling bijaksana dalam mengurus harta ini ialah para sahabat Rasulullah SAW. Sebab itu kita baca dalam sejarah, orang yang paling maksimum memanfaatkan harta dia ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Sayyidina Abu Bakar telah membelanjakan seluruh harta dia untuk fi sabilillah. Itulah hebatnya kefahaman Sayyidina Abu Bakar terhadap pengurusan harta yang benar-benar memberi manfaat kepada dia. Tapi tak kurang jugalah sahabat-sahabat lain. Tapi tak dapatlah menandingi Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah merupakan seorang saudagar wanita yang terkaya di Mekah di zaman itu. Mengatasi kekayaan sahabat-sahabat lelaki yang lain. Mengatasi kekayaan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Yang paling kaya saudagar-saudagar Arab pada masa itu di Mekah ialah Sayyidatuna Khadijah. Inilah yang Allah takdirkan menjadi pasangan kepada Rasulullah SAW yang tidak mempunyai apa-apa harta. Jadi bila Allah pertemukan Sayyidatuna Khadijah dengan Rasulullah SAW, maknanya Allah sudah merancang di bahagian awal kehidupan Rasulullah dapat hidup dalam keadaan yang selesa bila dipertemukan dengan seorang isteri yang cantik, rupawan, bijaksana dan kaya raya. Dan Sayyidatuna Khadijah pula bila dia berkahwin dengan Rasulullah, dia serah pengurusan harta dia sepenuhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasul dilantik menjadi nabi, menjadi rasul, diserahkan seluruhnya, hatta dirinya sendiri, hatta ketika nazang dia pun dia telah mewasiatkan, andainya tulang belulangku ini dapat dijual, juallah, ambillah harganya itu untuk jihad fi sabilillah. Ini adalah suatu kebijaksanaan yang tidak ada tolak bandingnya, yang patut kita contohi.
tak guna kita simpan harta banyak-banyak, bila meninggal habis di orang sini kita bercain. Faham ke Puan Florida bercain ni? Jadi apa, anak-anak cucu keluarga dia pakat bagi sama dia tak ingat dah pada kita yang bersusah payah mencari harta. Jadi andainya kita nak jadi orang bijak, harta yang kita cari itu sudah tentulah dengan cara yang halal dan kita pergunakan semaksimum mungkin untuk kita kemukakan untuk bekalan kita yang akan datang. Tetapi di samping itu, kita sebagai orang awam ni tak dituntutlah sampai macam Sayyidina Abu Bakar. Kita disyaratkan kalau nak infak pun tidak lebih daripada 2/3 harta kita. Kenapa? Karena Sayyidina Umar berkata, meninggalkan anak cucu kaum keluarga yang kuat lebih baik daripada kita tinggal yang lemah, yang miskin, yang meminta-minta pada orang. Tetapi yang tak jadinya ramai yang dia infak sikit saja, yang dia kedekut. Bila dia kedekut untuk infakkan harta dia, kadang-kadang kedekut tu pun terlanjak sampai nak guna sendiri pun sayang. Bila duit tu dah terkumpul, dia sayang dah. Dia guna sikit-sikit je. Kau makan pun makan ikan bilis je, ikan kering je, tak beli benda mahal-mahal kerana kedekut. Itu pun rugi juga. Ada harta tapi tak dapat manfaat sekarang. Lebih rugi lagi kalau dia kedekut untuk infak fi sabilillah. Sebab itu orang yang diselamatkan daripada sifat syuh. Apa makna syuh? Syuh ni kedekut terlajak. Sehingga hak dia, hak orang pun kalau boleh nak jadi hak dia. Inilah yang berlaku, rasuahnya, berlaku kecurian, rompakan, penipuan dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, qalbun farighun min mahabbatillah, hati yang kosong daripada cintakan Allah. Hati kita ni adalah suatu anggota yang paling mahal di seluruh dalam badan kita ni. Yang paling mahal ialah hati. Kenapa? Kerana hati ini merupakan raja. Kalau raja ni bagus, seluruh anggota lain bagus. Kaki, tangan, mata, telinga semua dia taat pada arahan hati. Jadi sebab itu hati yang rogi ialah hati yang kosong daripada mencintai Allah. Bila hati itu kosong daripada mencintai Allah, kosong daripada rindukan Allah, kosong daripada berjinak-jinak dengan Allah, dia akan dipenuhi juga. Dipenuhi dengan kasih kepada lain pada Allah. Kasih pada harta, kasih pada bakat, kasih kepada kemasyhuran, kasih kepada hiburan, kasih pada macam-macam. Ini yang dikatakan taghut, iaitu dia memperhambakan diri dia kepada benda-benda lain daripada Allah. Kerana dia cinta kepada materialistik, pada harta, dia sanggup melakukan apa saja asalkan dia dapat harta yang banyak. Jadi sebab itu punca daripada hati. Jadi hati apabila kosong daripada cintakan Allah, maka itu adalah suatu kerugian besar kepada setiap orang yang dianugerahkan hati tadi. Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadis, Allah tidak lihat kepada rupa kita, tubuh badan kita, harta benda kita, tetapi Allah lihat pada hati kita. Sebab itu kita setiap hari seelok-eloknya kita bercakap dengan hati. Wahai hati, jadilah kamu sebagai Arsyur Rahman. Apa makna Arsyur Rahman? Singgasana Allah. Allah ada 2 singgasana. Satu singgasana di alam tinggi dan satu lagi singgasana di bumi. Singgasana di alam tinggi itulah arasy Allah di alam tinggi, di Sidratul Muntaha, dan satu lagi arasy Allah di bumi ialah di hati-hati manusia. Tapi hati manusia ini sama ada dia akan menjadi arasy Ar-Rahman, arasy Allah yang Maha Pengasih Penyayang, ataupun menjadi arsyus syaitan. Bila arsyus syaitan, bila hati ini mengarahkan tuan dia untuk buat benda-benda yang syaitan sukalah. Inilah yang paling ramai manusia di dunia ini, hatinya menjadi arasy syaitan. Bila hatinya menjadi arasy syaitan, dia akan gunakan segala apa yang dianugerah pada dia
untuk memenuhi kehendak syaitan lah. Segala ilmu dia, segala kebijaksanaan dia, segala kedudukan dia, pangkat dia, kuasa dia, semua dia guna untuk memenuhi kehendak syaitan. Memenuhi sifat, cintakan dunia, cintakan harta, cintakan pangkat, cintakan kemasyhuran dan cintakan segala yang lain yang selalu menjadi sebab untuk orang bertongkos lomos untuk memenuhi tuntutan cinta yang tidak ada kaitan dengan Allah. Itu hati. Yang keberapa tu? Yang keempat ya. Yang kelima, badan. Kita ni semua ada badan. Ya, badan yang dia sebut mu'attal ataupun mu'attil. Badan yang dia kalau orang ni menganggur, badan yang menganggur daripada mentaati Allah dan berkhidmat pada Allah. Jadi badan yang tidak digunakan, tulang pak kerak kita ni tidak kita gunakan untuk mentaati perintah Allah. Kita tak guna tulang pak kerak ini untuk melakukan ibadat, untuk semayang, untuk pergi ke tempat yang Allah redha, untuk menolong orang dan sebagainya. Jadi tulang pak kerak ini akan disoal di akhirat besok. Itu amanah Allah untuk kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah. Jadi sebab itu Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-Jauharul Mahub, dia kata manusia ni yang paling penting ada 7 anggota. 7 anggota ni lah sama ada dia akan mencari pahala melalui 7 anggota ni ataupun dia mencari dosa melalui 7 anggota ni. Yang 7 anggota ni lah yang menjadi yang akan disoal daripada tubuh badan kita. 3 di atas, 3 di tengah, 1 di bawah. 3 sampai 1 jadi 7. Betul Puan Florinda? Ya, betul. 7. Buat Apa dia 3? Apa dia 3 di atas? Pertama sekali mulut kita. Mulut. Mulut kita ni kita guna untuk yang baik ke ataupun sebaliknya? Baik. Yang kedua, mata kita. Mata kita lihat benda yang Allah redha ke ataupun kita guna untuk mengorat orang ke, mengganggu orang ke dan sebagainya. Yang ketiga, telinga kita. Sekarang ni kita sedang menggunakan telinga kita. Maka penggunaan sekarang ini ada penggunaan yang menambahkan pahala, yang menambahkan bekalan akhirat kita, insya-Allah. Itu 3 di atas ya. 3 di tengah apa dia? Iaitu pertama perut kita. Sama ada kita isi perut ini dengan rezeki yang halal ataupun rezeki yang haram. Yang kedua ialah tangan kita. Ini kira tengah lah ya. Sama ada tangan ini kita jamah benda yang Allah redha. Membawang kata Puan Ruslinda. Kita kalau di sini membawang ni mengumpat. Di sana rupanya membawang ni mencari dana ya. Ya, bawang dengan mencari zikrullah. dana. Bawang dengan apa? Membawang dengan zikrullah. Membawang bersama ya, berserta dengan membawang zikrullah. dengan zikir, berzikir. Masya-Allah. Itu membawang yang bawa pahala. Jangan membawang macam Malaysia, membawang bawa dosa. Jadi gunakanlah ya. Gunakanlah tangan ini untuk melakukan benda-benda yang Allah redha, untuk bantu orang yang lemah, untuk termasuklah kalau kita ada kekuatan mengangkat barang. Misalnya kita jumpa orang tua bawa barang, kita tolong bawakan barang dia. Ataupun angkat barang dia tu untuk letak di atas kenderaan dia dan sebagainya. Itu termasuk ya. Dan begitu juga yang ketiga di tengah ni ialah anggota sulit kita. Anggota sulit ni sama ada digunakan untuk memuaskan hawa nafsu, berzina dan sebagainya, ataupun untuk wa fi bud'i ahadikum sadaqah kata Rasulullah. Pada pergaulan suami isteri itu engkau mendapat pahala sedekah. Sehingga sahabat hairan. Adakah melampias nafsu itu mendapat pahala? Rasulullah kata kalau kamu lampiaskan
pada tempat yang haram, berdosa tak? Tentulah berdosa. Ya, berzina dengan dalam keadaan yang haram. Tetapi kalau kamu lampiaskan pada tempat yang halal, berpahala. Jadi ini 3 di tengah. Dan 1 di kaki. Kaki ini digunakan untuk pergi ke tempat yang Allah redha ataupun tidak. Pergi umrah ataupun pergi naik kelab atau sebagainya. Jadi ini 7 anggota yang perlu kita awasi, perlu kita tadbir, kita urus dia supaya dia menjadi apa nama orang kata, modal untuk menambahkan pahala, bukan menjadi sebab untuk kita kehilangan kerugian. Menjadi salah satu daripada perkara yang rugi di dunia ini. Kata Imam As-Suyuti, ada suatu amalan bila kita mengamalkan 7 kalimah ini, dia akan berperanan untuk menghapuskan dosa 7 anggota. Apa dia? Tahu tak apa dia 7 kalimah tu? Florida? Subhanallah. Bukan. Astaghfirullah. Bukan. Dia tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La 1 kalimah, ilaha 2 kalimah, illa 3 kalimah, Allah 4 kalimah, Muhammadun 5 kalimah, Rasulun 6 kalimah, Allah 7 kalimah. Jadi 7 kalimah ini akan menghapuskan dosa 7 anggota. Kata Imam As-Suyuti. Jadi sebab itu, dia selain daripada kita istighfar, bertaubat, kita banyakkan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya kita punya dosa-dosa yang dibuat oleh 7 anggota kita ini dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang ke berapa? Yang ke-5. Jadi ramai orang tidak menggunakan badan ini untuk mentaati perintah Allah, untuk berkhidmat, melakukan suatu khidmat kerana Allah. Jadi saya punya SU, dia sudah Google. Dia tengok dalam pakcik Google ni apa aktiviti yang dibuat oleh NGO meraih barakah ni. Jadi ternyata pakcik Google cerita NGO ni kuat melakukan amal soleh, kuat melakukan aktiviti-aktiviti berhubung dengan Quran, membantu orang baca Quran, membuat infak Quran, rehal dan sebagainya. Betul ya, Florinda? Jadi itu adalah khidmat. Kita gunakan tenaga kita untuk gunakan badan kita untuk mencari keridhaan Allah. Itu yang ke-5. Yang ke-6, mahabbatun la tataqayyad biridha'illah atau biridha'il mahbub wa imtithal awamirih. Kasih sayang. Kasih sayang ni bila dia tidak berkait dengan mencari keridhaan Allah, tidak berkait dengan menjunjung perintah Allah, tidak berkait dengan menjauhi larangan Allah, kasih sayang yang sia-sia. Kasih sayang yang sia-sia. Contohnya, suami kasih ke isteri. Kerana apa? Kerana isteri cantik. Kerana isteri kaya. Kerana isteri masyhur. Dia tak ada kaitan dengan Allah. Kita kasih kat suami pun begitu juga. Kasih ke anak pun begitu juga. Jadi mana-mana kasih sayang yang tidak ada kaitan dengan Allah, ini ada kasih sayang yang sia-sia. Tetapi apabila kasih sayang itu kerana Allah, kita kasihkan suami kerana suami ini meneman kita, menjadi partner yang sama-sama membimbing, membina rumah tangga untuk mencari keridhaan Allah, ya, sama-sama pergi beribadat, sama-sama bertanggungjawab membina rumah tangga yang Allah redha. Begitu juga kasihkan anak kerana Allah. Mudah-mudahan anak ini akan menjadi saham akhirat kita. Bila kita tak ada, dia akan mendoakan kita. Jadi kasih sayang yang inilah
yang menguntungkan. Tetapi kalau kasih sayang ini tidak ada kaitan dengan Allah, kasih kerana harta kerana nak hidup selesa, kasih pada pangkat kerana nak jadi orang yang hebat, itu semua tu ada kerugian. Kasih sayang yang rugi sebab tidak ada kaitan dengan Allah. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut ada 3 tanda orang itu mempunyai kelazatan iman. Rasa kemanisan iman. Ini hadis ni masyhur ke dan masyhur. Saya tak payah hurai ke. Perlu ke dihurai? Boleh. Tak nampak siapa-siapa ni. Nampak tulisan je. Dia kata this meeting is being recorded by the host. Duduk tengah rekod ke participant. Okeylah. Tak terpaksa tekan. Jaflo suruh tak ada. tekan got it. Boleh tekan? Tekan got it. Ada Saya tekan got it. Nah. Kalau saya tekan takut hilang. Tak apa? Boleh? Tak ada. Okey. Saat ni nak tekan tak berani. Saya Belum. tak pandai ni. Alat-alat moden ni tak pandai. Sudah tekan takut. Dah tekan ni nampak ada gambar tu. Tapi nampak. saya nampak gambar saya. Gambar orang lain tak nampak. Ya kah? Saya nampak gambar saya seorang je. Kami nampak gambar kita. Tu nampak Florinda. Kau nampak. Ah. Nampak Florinda seorang je. Orang lain tak nampak. View. Mungkin ada view. Yang lain pakai selamun tu Datin yang lain. Pakai view. Dia tekan view tu Jaflo. Tak apa. Okey ya, itu yang keenam ya. Yang keenam kasih sayang yang rogi ialah kasih sayang yang tidak ada kaitan dengan keridaan Allah. Sebab itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, ada 3 sifat tanda orang itu merasa kelazatan dan kemanisan iman. Iman ni kalau betul-betul masuk dalam hati kita, kita rasa manis untuk menjadi seorang yang beriman. Sebab itu bila dia manis, dia rasa keimanan tu manis, dia sanggup berkorban harta untuk infak fisabilillah, untuk pergi buat umrah, untuk buat haji, untuk membantu orang susah. Dia rasa seronok. Ada juga ya? Siapa kontrol tu nah? Okey. Boleh terus? Boleh terus, boleh. Okey, dah pukul 10 dah ni. Saya laju-laju lah ya. Jadi maknanya Rasulullah kata 3 petanda orang yang rasa kelazatan iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia adalah Allah dan Rasul tu yang paling dia cinta selain daripada keduanya. Dia cinta Allah, cinta Rasul lebih daripada cintakan keluarga, cintakan harta, cintakan pangkat dan sebagainya. Itu yang di akhir-akhir. Yang paling dia cinta Allah dan Rasul. Sebab itulah Abu Bakar, Sayyidatuna Khadijah, kerana cintakan Allah, cintakan Rasul lebih daripada segala-gala, dia sanggup mengorbankan harta benda dia kerana Allah, mengorbankan tenaga dia, bahkan mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan agama Allah kerana dia cintakan Allah. Ya, itu yang keenam ya. Yang keenam. Yang ketujuh, wa waqtun mu'attalun an istidrak farij aw irtinam birrin wa qurbatin. Waktu ataupun umur yang kosong daripada merebut peluang mendapatkan kebaikan ataupun peluang untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang yang beruntung, setiap detik umur dia, dia tadbir begitu rupa supaya setiap bertambah umur, makin bertambah kebajikan, makin bertambah dekat dia kepada Allah. Tetapi bagi orang yang rogi,
makin bertambah umur, makin jauh daripada Allah. Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah SAW, oh saya hadis tadi saya cerita tak habis. Maaf. Saya nak laju ni cerita tak habis. Dia ada 3 tadi hadis tadi. Yang pertama, hendaklah dia kasih pada Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Yang kedua, yuhibbu. Yang kedua ni tak ingat. Yang ketiga, dia benci untuk yang kedua dia kasih kepada sesuatu ataupun kasih kepada seseorang kerana Allah. Yang kedua, dia kasih pada suami, pada isteri, pada harta, pada apa-apa kerana Allah. Kerana suami ni membawa dia ke jalan Allah. Anak-anak ni menjadi saham dia akhirat. Harta ni menyebabkan dia boleh menunaikan haji, umrah, boleh pergi, boleh membantu orang susah. Jadi dia kasih kepada sesuatu ataupun seseorang kerana Allah. Doa. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada an yakrah an ya'uda ila kufri kama yakrah an yuqzafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kufur sebagaimana dia benci untuk dicampakkan dalam api. Ini kalau yang convert masuk Islam. Bila dia sudah masuk Islam, dia cinta pada Allah, pada Rasul, dia tidak akan balik pada kekafiran sebagaimana dia benci, tak sanggup untuk dicampakkan dalam api. Itu kalau yang masuk Islam. Yang kita yang orang Islam ni, kita hendaklah berpegang teguh pada agama kita, pada ajaran kita. Kita tidak akan tinggal ajaran ini sebagaimana kita tidak sanggup dicampakkan dalam api. Maknanya kita faham kalau kita tinggal ajaran Allah ni, kita dedahkan kita kepada kemurkaan Allah. Bila dimurkai oleh Allah, sudah tentulah tempatnya bukan di syurga, tapi di sebelah kiri. Wal-iyadzubillah. Minta Tuhan jauh. Itu yang ke-7. Ada 3 lagi. Yang ke-8. Wa fikran yajulu fima la yanfa. Fikiran yang berlegar pada benda yang tak ada faedah. Dia tu otak dia tu duk fikir macam mana nak macam mana nak naik pangkat, macam mana nak dapat kemasyhuran, macam mana. Maknanya dia fikir pada benda-benda yang tidak mendekatkan diri daripada Allah. Itu ada fikiran yang sia-sia. Kalau sekarang ni orang barat dia duk fikir bagaimana dia nak conquer dunia ni. Dia nak realisasikan one world order. Ini Puan Florinda. Apa makna one world order? Maknanya dia nak create supaya seluruh dunia ni ikut arahan dia. Dia menjadi raja di dunia ni. Itu dia fikir tu. Dia fikir. Dia buat perancangan 10 tahun, perancangan 20 tahun supaya satu hari dunia ni akan tunduk di bawah dia. Jadi itu ada fikiran yang sia-sia. Kita kena guna fikiran ini untuk merancang supaya kita mendapat keredaan Allah, kasih sayang Allah, mendapat syurga Allah, jauh daripada neraka Allah. Itu fikiran yang bermanfaat. Jadi itu yang ke-8. Yang ke-9, wa khidmatun. Wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ilallah wa la ta'ud alaika bisalah dunyaka. Engkau berkhidmat kepada orang yang khidmat engkau kepadanya tu tidak membawa kepada kebaikan. Tidak membawa kepada menghampirkan diri engkau pada Allah ataupun tidak membawa kepada kebaikan dunia engkau. Dia khidmat pada misalnya kalau zaman dulu khidmat pada Fir'aun misalnya. Kalau sekarang ni khidmat pada kepala perompak misalnya. Jadi kepala perompak tu khidmat pada orang tu, dia taat macam mana pun tidak membawa dia kepada mendekatkan daripada Allah. Sebab orang yang jahat tu dia akan tarik orang-orang yang khidmat pada dia tu buat benda yang jahat. Jadi kita berkhidmat kepada mereka yang khidmat engkau kepada mereka itu tidak membawa kepada mendekatkan daripada Allah ataupun tidak membawa kepada kebaikan dunia.
khidmat pada orang yang tak mengenang budi. Bila kamu dalam kesusahan, dia tak akan tolong. Tak akan tolong kesusahan kamu. Itu khidmat yang sia-sia. Tetapi sahabat Rasulullah semua berebut-rebut nak khidmat pada Rasulullah. Anas bin Malik tu mak dia lagi cerdik. Bila sampai saja Rasulullah ke Madinah, dia hantar anak dia terus untuk mendampingi Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada mereka yang mendekatkan diri pada Allah. Inilah khidmat yang paling top sekali, yang paling hebat sekali. Kalau kita tak boleh dah nak khidmat, Rasulullah dah wafat, kita boleh berkhidmat pada jalan Allah. Kita dalam NGO yang kerja kita untuk melakukan kerja-kerja kebajikan untuk mencari keridhaan Allah. Itu yang yang ke-9. Yang ke-10. Khaufuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biyadillah wa huwa asirun fi qabdati wa la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Ya, kamu takut dan kamu harap kepada orang yang ubun-ubunnya di tangan Allah. Orang itu menjadi tawanan di dalam genggaman Allah. Dia sendiri tidak dapat menguasai diri dia, tak dapat memberi kemudaratan, tak dapat memberi kemanfaatan, tak dapat nak kontrol mati dia, hidup dia ataupun kebangkitan dia di akhirat. Kesimpulannya dia berkhidmat kepada orang yang lemah. Orang yang lemah, orang tu dia nak jaga diri dia pun tak mampu. Contohnya kita khidmat pada sesama manusia. Kita khidmat pada sesama manusia, tidak adalah satu orang manusia pun di dunia ini yang dia boleh berkuasa menentukan nasib dia, menentukan hidup dia, menentukan mati dia, menentukan bagaimana dia bangun di akhirat besok. Dia pun tak boleh nak jaga diri dia. Bagaimana kita mencurahkan khidmat dia kepada dia dengan harap kita dapat manfaat. Itu khidmat yang sia-sia. Jadi sebab itu kalau kita nak khidmat, kita berkhidmat kepada orang yang boleh membawa kita mendekatkan diri pada Allah. Jangan khidmat kepada orang yang dia sendiri pun tak boleh buat apa. Memanglah kalau orang-orang yang alim, orang yang tu, dia anjur kita khidmat. Kerana apabila kita mendampingi dia, dia akan membimbing kita, akan mengajar kita. Itu walaupun dia tak ada kuasa nak menentukan mati hidup dia, tetapi dia ada ilmu, kemampuan untuk membimbing kita. Itu khidmat yang menguntungkan. Itulah 10 perkara yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim supaya kita hidup dalam keuntungan, bukan kerugian. Dan dia kata di antara banyak-banyak yang 10 ni, 2 perkara yang paling banyak rugi. Yang pertama idha'atul qalbi, yang kedua idha'atul waqti. Kita mensia-siakan hati, mensia-siakan umur hidup kita. Ini kerugian yang top sekali. Kalau hati ini kosong daripada mencari keredaan Allah, itulah kerugian yang paling besar. Yang kedua, kalau umur kita habiskan untuk benda yang sia-sia, inilah kerugian yang paling besar. Apa makna kerugian hati apabila kita mementingkan dunia atas akhirat? Sibuk dengan nak hebat di dunia, tak pernah sibuk dengan akhirat. Satu. Apa makna kerugian waktu, kerugian umur bila kita panjang angan-angan? Lepas ni saya nak ni, lepas ni nak ni, lepas ni, semua tak ada kaitan dengan akhirat. Kalau dia kaya, lepas ni 1 lumumah, dia nak 2 lumumah. Ada 2 lumumah, nak 3 lumumah, tak pernah apa-apa kenyang-kenyang. Sebab itu Rasulullah kata bila dia kenyang, apabila mulut dia disumbat oleh tanah. Al-ayyazubillah. Sebab itu dia kata fajtama'al fasad kullu fi ittiba'il hawa wa tulil amal. Segala kerosakan yang berlaku dalam dunia ni kerana 2 perkara. Pertama, ikut hawa nafsu. Yang kedua, panjang angan-angan. Dan segala kebaikan yang berlaku dalam dunia pun kerana 2 sebab. Yang pertama, ikut
hidayat, ikut petunjuk dan bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah. Kita bila bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah, kita tak panjang angan. Kita sentiasa rebut. Kalau boleh nak jadi macam Zaid Al-Khair. Cerita Zaid Al-Khair ni kena kuliah yang lain pula Puan Falilinda. Panjang cerita Zaid Al-Khair ni. Ada kuliah yang lain. Jadi akhir sekali dia kata suatu keajaban. Suatu keajaban iaitu apabila manusia ni ada masalah, dia cepat saja angkat tangan minta tolong Allah. Kan? Bila kita sakit, bila kita kehilangan, kita apa-apa masalah, cepat saja minta tolong Allah. Tetapi kita tidak angkat tangan, minta supaya Allah menghidupkan hati kita yang mati kerana kejahilan dan kerana sakit daripada daripada dipengaruh oleh syahwat. Hati kita ni kalau dipenuhi dengan syahwat, itu maknanya hati yang sakit. Hati yang sakit. Jadi sebab itu adalah suatu keajaiban kata Imam Ibn Qayyim, bila kita tak rasa hati kita sakit, tak rasa jiwa kita ni sudah mati apabila dia jahil dan daripada dia berpaling daripada Allah. Jadi akhir sekali dia kata apabila hati mati, dia tidak rasa dia rogi, dia tak rasa dia lakukan maksiat. Sebab itu yang paling punca yang paling besar ialah hati. Sebab itu setiap hari bersihkanlah hati, setiap hari pujuklah hati ini supaya mencintai Allah. Itulah akhirnya. Ringkas-ringkas. Ada apa-apa nak ditambahkan, nak disoalkan? Silakan. Okey, Saya dapat alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Bunda, alhamdulillah Ya. kita dapat bersama mendengarkan tazkirah ya, iaitu mengenai 10 amalan yang sering 10 perkara yang bermanfaat tapi diabaikan. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang kita dengarkan pada malam ini akan dapat kita manfaatkan sepenuhnya agar waktu yang berlalu, usia yang ada, waktu sehat sebelum sakit, waktu senang sebelum susah akan dapat kita manfaatkan, akan kita raih sebanyak-banyaknya dengan kerja-kerja yang berkebajikan. Alhamdulillah. Ya, dan syukur alhamdulillah dalam keadaan masa yang sudah pun kalau di Brunei kami selalu sudah akhir sudah ni Bunda Datin. Oh, ini dah mengantuk dah ya. Tidak, sebab besok ada lagi urusan yang bekerja, jadi kita akan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Bunda Datin, insya-Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan pertemuan pada malam ini akan dapat kita lanjutkan lagi di masa-masa yang akan datang, dan yang mana akan mempertemukan kita nanti bila kita berada di KL nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, dan seperti lazimnya untuk menutup majlis kita pada malam ini, kita akan membaca surah Al-Mulk yang akan dipimpin oleh Ustazah Hartini. Silakan Ustazah. Silakan. Okay, terima kasih insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الغفور وهو العزيز. Macam terstart. Macam terhenti. Aja Syam. الذي خلق 7 سماوات فطور ثم يرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, segala pujian bagimu ya Allah. Kebaikan itu untuk orang yang bertakwa, tidak dimusuhi kecuali mereka yang menzalimi. Selawat dan salam untuk semulia-mulia utusan dan perakhiran segala nabi dan kepada seluruh keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, dengan sifat-sifat keagungan serta kebesaran-Mu ya Allah, pada malam ini penuh keberkatan bersempena perkumpulan bacaan selawat kami ya Allah yang diadakan pada malam ini. Kami sekalian hamba-Mu ya Allah merafak dengan penuh rendah diri agar Engkau curahkan kenikmat yang berterusan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, kurniakanlah petunjuk kepada kami dalam mencapai keredaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada ujian berbahaya. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Allah. Kukuhkanlah perpaduan serta muhibbah antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami nilai kesyukuran untuk kami ya Allah. Sentiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami ya Allah, dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan amal soleh yang membawa keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah, dan berilah kami kemanisan berzikir. Ya Allah, berilah juga kepada kami ya Allah kekuatan melahirkan kesyukuran dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dan jagalah kami dengan jagaan dan perlindungan-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah kami ya Allah untuk mengerjakan ibadah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melakukan dosa, dan berilah kami peluang dan ruang untuk mengingati-Mu ya Allah secara berterusan ya Allah. Dengan taufik hidayah yang kami amat-amat harapkan ya Allah. Wahai Tuhan yang memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Allahumma ya zal jalali wal ikram, sediakanlah bagi kami ya Allah sebahagian daripada keluasan rahmat-Mu ya Allah. Berilah kami ya Allah petunjuk dengan ajaran-ajaran-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah menuju keridhaan-Mu ya Allah dengan penuh kecintaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah, dan siksaan api neraka ya Allah dengan pertolongan-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Allahumma ya Malikal Mulk, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya hamba-Mu ya Allah memohon dikurniakan iman yang sempurna. Kami memohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang sebenar-benarnya ya Allah, rezeki yang luas, hati yang khusyuk ya Allah, lidah yang sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah, barang-barang halal yang baik ya Allah, taubat yang bersungguh-sungguh ya Allah sebelum mati ya Allah, kemaafan ketika di
dihitungkan amalan ya Allah, kejayaan dengan mendapat syurga ya Allah, dan keselamatan dari neraka ya Allah, dengan belas kasihan-Mu ya Allah, Tuhan yang maha mulia lagi maha pengampun. Allahumma anta qawiyul matin. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha mendengar segala permintaan dan pengharapan setiap hambanya, berkatilah sisa umur hidup kami ya Allah. Jadikanlah umur yang tersisa ini membawa kemaslahatan bagi kami ya Allah, bagi kedua ibu bapa kami ya Allah, bagi keluarga kami ya Allah, dan bagi sekalian umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kelalaian kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah hari ini ya Allah, jadikanlah malam ini ya Allah menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami ya Allah. Hari yang Engkau gantikan segala kegelapan kepada cahaya di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami ya Allah. Ya Allah, janganlah biarkan hawa nafsu menjerumuskan kami ke lembah kehinaan ya Allah. Allahumma ya Qawiyun ya Aziz, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkanlah bagi kami kesabaran ya Allah. Jangan biarkan amarah membuat kami terhina dalam kezaliman ya Allah. Ya Allah, sediakanlah untuk kami sebagian daripada rahmat-Mu yang luas ya Allah. Berikanlah kami petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang ya Allah. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan ilmu yang membawa kepada keluhuran akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar ya Allah. Jadikanlah juga apa yang kami lakukan yang pada penilaian kami amat kecil artinya, tetapi besar pada penilaian di mata manusia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ya Allah kebaikan hidup di dunia dan akhirat, dan selamatkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka ya Allah, daripada azab siksa kubur ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah daripada perhitungan di padang mahsyar ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minkum. Kita tutup. Wa minkum Minkum taqabbal ya taqabbal karim. ya karim. InsyaAllah kita ditutup dengan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya serahkan pada Kanda Jaflo. Silakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kita telah pun memulakan majlis kita pada malam ini dengan selawat dan kemudian mengikuti tazkirah dan menutupi majlis kita dengan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan sepanjang malam ini dan seterusnya bangun pada esok pagi kita sentiasa dalam reda Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam menjejaki dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bukan hamba Allah yang sempurna, tetapi niat kita kerana Allah, niat kita bersahabat kerana Allah, niat kita menjalinkan silaturahim kerana Allah. Kita bersyukur pada malam ini kita dapat bersama menimba ilmu bersama dengan Bunda Datin Hajah Aminah dan juga teman kita baru masuk ni Wan. Wan yang mengiringi saya sewaktu berada di KL. Terima kasih Wan. Alhamdulillah kesempatan juga, mudah-mudahan beroleh ganjaran pahala daripada majlis ilmu yang diikuti walaupun di akhir-akhir, tak apa insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua dan kita beri peluang kepada Bunda Datin untuk menutupi majlis kita. Barangkali ada sepatah dua kata ucapan. Silakan. Terima kasih Puan Florinda. Sebenarnya saya sudah banyak bercakap. Saya hanya minta maaf andainya apa yang saya sampaikan ada kekasaran, kesalahan, kesilapan, minta dimaafkan. Jadi sama-samalah kita berdoa agar Allah perpanjangkan, kekalkan kasih sayang kita hingga ke syurga.
Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Itu sajalah. Oke, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Allah. semuanya. Terima kasih. Ya, terima InsyaAllah kita kasih akan jumpa lagi. semuanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Nanti kita jumpa di KL.